satu rakaman ini sama-sama kita saksikan untuk kita nak perjelaskan ada sesuatu di sebalik. Ya, itu dia, menyedari tentang masalah persepadan negara dan juga bagaimana persepadan negara yang perlu untuk ditambah baik dari semasa ke semasa. National Task Force itu ditubuhkan meliputi anggota-anggota beruniform untuk memberikan satu persepadan yang lebih baik, khususnya untuk kita mendepani pandemik COVID-19, juga masalah pendatang asing tanpa izin. Untuk kita bercakap tentang perkara itu, memperkemas kawalan sempadan negara dan juga memperkasanya, kita bersama dengan Brigadier General Muhammad Azhar Abdul Latif, Ketua Pengarah Operasi dan Latihan Markas Tentera Darat, juga bersama dengan kita iaitu Tuan Ismail Hashim, Timbalan Pengarah Kastam Bahagian Operasi Marine, Khidmat Sokongan dan ABT JKDM Zon Tengah Unit 2 Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Tuan? Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah. Ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita bercerita tentang National Task Force yang ditubuhkan meliputi keseluruhan anggota beruniform yang terlibat. Dan sudah pasti benteng itu juga adalah sesuatu yang diberikan suluhan untuk memastikan persepadan negara dan juga masalah pendatang asing tanpa izin dapat ditangani. Secara asas mungkin Tuan Azhar boleh ceritakan tentang National Task Force dan juga benteng. Terima kasih Ketua Hus. Terima kasih kepada PRTM yang berikan peluang untuk kita menerangkan dengan jelas peranan dan tanggungjawab NTF. Mengimbas kembali kepada fasa awal di mana penularan COVID-19 yang memperlihatkan kemasukan penularan itu datang daripada luar. Dengan bertitik tolak daripada kefahaman dan understanding itu, maka wujud satu keperluan untuk kita mengekang kemasukan daripada luar ini dengan mengawal sila persepadan supaya ianya dapat mengawal semua aspek kemasukan orang yang membawa wabak-wabak ini. Untuk tujuan itu, maka Majlis Keselamatan Negara telah mengeluarkan satu surat yang melantik ATM, Angkatan Tentera Malaysia sebagai lead agency untuk bekerjasama bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain seperti PDRM, APMM serta semua agensi-agensi penguatkuasa dan pihak kuasa undang-undang untuk sama-sama digemling tenaga, digemling usaha untuk melaksanakan operasi-operasi khusus bagi mengekang kemasukan-kemasukan dengan tujuan yang jelas untuk membenteras kemasukan parti khususnya dan juga mengawal selia pergerakan sepadan dan akhirnya adalah untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Itu perkara asas di mana wujudnya National Task Force. Kalau kita lihat sebab sekarang ni dengan situasi semasa apabila berlakunya pandemik COVID-19, benteng juga memainkan peranan yang bukan lagi hanya memelihara keselamatan tetapi untuk memastikan supaya tidak masuk pendatang asing yang mungkin membawa pandemik itu ke dalam negara. Jadi dari sudut ini mungkin di pihak unit Marine JKDM, saya rasa kesepaduan antara anggota beruniform di negara kita kini lebih teruji apabila kita terpaksa melihat banyak perkara, bukan hanya kepada isu-isu keselamatan tetapi juga pendatang itu sendiri. Adakah mereka ini bergejala ataupun mungkin membawa penyakit ke dalam negara. Jadi bagaimana untuk kita lihat kesiapsiagaan JKDM khususnya di unit Marine memelihara keselamatan kita juga. Terima kasih Margaret, rakan saya Tuan Muhammad Azhar, seterusnya hos dan tuan-tuan perempuan. Jadi berkaitan dengan peranan JKDM atau Jabatan Kastam Diraja Malaysia, kita berasaskan pada misi kita dan juga fokus. Slogan kita adalah untuk memakmurkan negara. Negara itu makmur dengan rakyatnya juga dalam sihat sejahtera. Jadi dalam konteks ini, peranan kita sebagai sebuah agensi yang bersekutulah dalam NTF ini
menyokong dari segi yang melibatkan kawalan perairan negara kita Malaysia. Ya. Jabatan Kastam Diraja Malaysia telah meletakkan pergerakan anggota meliputi daripada utara hingga selatan, daripada Langkawi hingga Tanjung Surat, yang meliputi 92 anggota dan aset yang kita sedia adalah. Ya. Dan dalam konteks ini, dalam jangka masa panjang juga, kita juga dalam proses untuk penerimaan bot-bot baharu penumpas sebanyak 32 unit di bawah Siri 6 untuk memperkasakan lagi kawalan perairan negara. Dalam konteks ini kita merupakan satu firewall yang menapis ataupun menyaring pendatang asing ini ataupun parti. Dalam konteks ini Jabatan Kastam berpaksikan kepada perundangan iaitu Akta Aptisum 2007 dan juga asas kita adalah Akta Kastam 1967. Kita juga di samping itu melihat juga aspek penyeludupan. Jadi kedua-duanya kita lakukan dan kita memang sentiasa berusaha untuk menjayakan pelaksanaan NTF ini demi kemakmuran negara. Bagi Brigadier General juga, kalau kita melihat komponen daratan bagi NTF juga, dilihat ataupun diberikan satu suluhan yang lebih baik untuk kita melihat persepadanan itu diberikan penumpuan khusus di bahagian barat dan juga di bahagian timur, di Semenanjung dan juga di kawasan Sabah dan juga Sarawak. Apa yang penting adalah pemerintahan Medan Barat dan juga pemerintahan Medan Timur juga turut diperkasa dan juga ditambah baik bersama dengan Armada Barat, wilayah udara, Armada Timur dan juga wilayah udara 2. Bagaimana kita kata korelasi ini, khususnya komponen daratan dalam NTF diberikan satu pemerkasaan yang lebih baik di pihak Angkatan Tentera Malaysia sendiri? Pelaksanaan benteng yang kita laksanakan, sebagaimana saya kata di peringkat awal tadi, merujuk kepada pengembangan semua aset-aset, sumber-sumber manusia, aset dan juga perkongsian maklumat persikan yang kita guna pakai secara optimum ya, bagi mengelakkan sebarang pembaziran inisiatif. Daripada situ kita laksanakan operasi-operasi secara tersusun dan terselaras, merangkumi aspek-aspek melibatkan rondaan, melibatkan pengurusan parti, pengurusan sempadan, dan juga ada aspek-aspek yang melibatkan kaedah yang kita guna pakai, menggunakan kaedah 6P, mencegah aspek menguatkan dan aspek penghindaran, berkesan, aspek melibatkan hindar, aspek melibatkan lencongan, dan aspek menahan, dan juga last kali aspek mengusir, ada stages. So dalam konteks yang ini digarapkan semua usaha-usaha baik di Semenanjung dan di bawah tanggungjawab Medan Barat maupun di Sabah Sarawak di bawah tanggungjawab Medan Timur, digabungkan sekali dengan elemen-elemen dan agensi-agensi yang lain, melibatkan trup, aset, kapal, bot-bot, drone dan juga kereta-kereta perisai, yang mana semua teknologi ini memerlukan, kerana aspek ini melibatkan pengawasan sempadan yang berterusan sepanjang masa 24 jam. Jadi usaha itu perlu diteruskan, namun kita memerlukan elemen-elemen lain, teknologi-teknologi untuk membantu kita untuk menguasai. Kalau nak dijaga setiap inci sempadan dengan keluasan yang begitu luas, agak tidak mampu. Kalau di kawasan sempadan ini sebenarnya banyak perkara, kalau nak dikatakan jenayah itu yang boleh berlaku. Pemerdagangan orang boleh berlaku di sana, juga boleh berlakunya penyeludupan. Jadi di situ dimainkan peranan oleh JKDM. Jadi bagaimana kita nak mengenal pasti perkara yang perlu kita berikan tumpuan apabila berlakunya benteng ini, kita nak memastikan supaya penguatkuasaan itu dapat benar-benar kita tangkap mereka yang terlibat ini dan kita cari hingga ke akar umbi supaya mereka ini tidak datang lagi, khususnya di kawasan-kawasan hotspot. Sebab saya rasa ada kawasan-kawasan tertentu memang dikenali sebagai kawasan yang menjadi kegemaran penyeludupan berlaku dan sebagainya. Tuan Ismail, bagaimana? Terima kasih. Soalan ini berkaitan dengan penyeludupan. Jadi maknanya bila ada orang, ada barang. So apa barang? Jadi barang yang difokuskan oleh Jabatan Kastam ni ada yang berupa larangan
yang di bawah Akta Kastam terlibat dengan penyelundupan lah. Di bawah Seksyen 135 1A dan juga Seksyen 135 1B. Iaitu yang pertama itu adalah berkaitan import dan ekspor barang larangan, khususnya rokok dan minuman keras lah. Dan juga yang larangan yang lain. Dan untuk 1B adalah menurunkan ataupun mengapalkan. Jadi secara tak langsung dia melibatkan perairan. Dan bila perairan ini akan melibat daratan. Dia tak akan berhenti di air saja. Dia akan naik ke darat. Jadi sudah ada tentu sedikit-sedikit yang terlibat. Jadi dalam konteks NTF ini, kita fokuskan dia akan melibatkan parti. Jadi parti ini dalam situasi COVID ini, kita risau sebab mereka berkumpul rapat-rapat dan boleh menyebabkan COVID-19. Dan dalam situasi yang biasa pun berlakukan penyelundupan. Jadi dalam situasi mungkin mereka lebih terdorong ke arah itulah penekanan kita supaya kita bukan kita nak tangkap saja tapi kita mengusir pencegahan supaya jauh daripada perairan Malaysia. Dan daripada kes-kes yang kita temui lah dalam Ops Benteng ini yang melibatkan laporan NTF ni melibatkan geng-geng tertentu lah. Yang contohnya geng Otong di Johor, geng Halim di Perak dan geng Husin Maung Dau. Maung Dau di Pulau Pinang. Dan rangkaian sindiket ini dan disokong oleh di daratan. Dalam satu kenyataan Ketua Polis Johor mengatakan sindiket ini diuruskan dari darat. Jadi mereka berpusat di darat dan ada individu-individu yang menyokong pergerakan mereka ini. Dan NTF juga mengenal pasti sindiket-sindiket inilah untuk tindakan lanjutlah. Jadi senario sama dialami oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kita bukan sekadar mengekang parti akibat penularan COVID-19 ini, dan kita juga menekankan dari segi aspek menangani aspek penyeludupan kerana penyeludupan ini menyebabkan ketirisan hasil negara. Kita lihat dalam bajet dinyatakan berapa banyak peruntukan diperlukan. 17 bilion diperlukan untuk wang bagi COVID-19. Di situlah peranan Jabatan Kastam Malaysia sebagai pembungkus hasil. Kita adalah pejuang ekonomi. Kita bukan sekadar untuk pulih daripada COVID-19 tetapi memulihkan ekonomi negara kita. Brigadier General, mungkin ramai yang tertanya ataupun rakyat Malaysia tertanya kenapa masih berlaku masalah kelolosan bagi pendatang asing tanpa izin ini walaupun beberapa tugasan dan juga penugasan sudah pun dilakukan oleh National Task Force ataupun pihak berkuasa. Yang pentingnya kita melihat persepadanan di kawasan Sabah dan Sarawak yang mana ada yang menyatakan persepadanannya itu ditutupi oleh kawasan hutan yang besar dan juga luas untuk antara Malaysia dan juga Indonesia malah negara yang lain. Jadi bagaimana dalam hal ini National Task Force memberikan kita kata penumpuan kepada merangkumi radius kawasan yang dikira sebagai berpotensi untuk berlakunya kemasukan parti ini, Brigadier General? Kalau dah dilihat secara lebih jelas with regards to geografi kita memang agak besar di keluasan dia. Kita sempadan darat sahaja 2,669. Sempadan laut we're talking about 4,600 lebih coastline. Semuanya terdedah kepada kemasukan semua unsur, parti maupun penjenayah maupun penyelundup sendiri. Oleh yang demikian, nak meletakkan semua setiap inci sempadan itu dijaga memang tidak ada kemampuan dalam konteks. Maka ditafsir, dia melihat dalam konteks untuk menilai hotspot dan juga lorong-lorong tikus yang kerap diguna oleh mereka-mereka ini, sama ada parti maupun penyelundup maupun penjenayah. Kenal pasti itu merupakan dilihat daripada kes-kes yang kebelakang yang berlaku. Apabila kita bercakap mengenai urusan untuk menjaga sempadan itu sendiri, memerlukan pemerhatian yang jelas. Yang pertama kepada hotspot, kepada kawasan-kawasan yang boleh diakses ataupun boleh dimasuki dengan mudah oleh kenderaan dan juga kawasan-kawasan itu yang perlu diberi perhatian. Yang ada elemen-elemen suapan, elemen-elemen yang mendorong, yang membolehkan mereka untuk terlepas daripada ditahan. Manakala lorong-lorong tikus pula merujuk kepada kawasan-kawasan yang jauh di dalam hutan. Benar sebagaimana yang Saudara Ismail bagi tahu, banyak kawasan-kawasan hutan ini masih lagi wujud di sama ada di sepadan Thailand, Malaysia maupun juga di Sabah, Sarawak, Kalimantan. Wujudnya lorong-lorong tikus yang mana kita
perlu memberi tumpuan yang khusus dengan meletakkan anggota kita sebilang masa dan ditambah dan dibantu dengan oleh teknologi-teknologi melibatkan drone, UAV dan juga pengawasan-pengawasan melibatkan pesawat-pesawat. So elemen-elemen ini yang kita garapkan menggunakan pakai aset manusia dan juga teknologi dan dikongsi dengan maklumat persikan daripada agensi-agensi, semua agensi yang terlibat. Itu yang membolehkan kita kekal bertahan untuk meneruskan. Ya. Namun demikian perlu diingat, penjenayah parti maupun penyeludup, mereka akan sentiasa berusaha untuk masuk dan untuk berusaha untuk mengelak daripada ditahan. Jadi tindakan mereka akan sampai ke ekstrim sehingga agresif. Itu situasi di mana kita terpaksa hadapi. Itu cabarannya. Saya rasa kalau kita lihat sebenarnya apabila kita bercerita tentang sempadan negara ini, terlalu banyak isu yang timbul. Ya, cuma apabila sekarang berada dalam situasi pandemik COVID-19, selain daripada tugas hakiki untuk menjaga keselamatan dan juga memastikan supaya tidak wujudnya jenayah-jenayah penyeludupan dan juga sebagainya itu, bagaimana kesiapsiagaan anggota ini untuk mereka menjaga diri sendiri juga? Ya, kerana mereka berhadapan dengan penjenayah, mungkin parti yang kita tidak tahu sejauh mana status kesihatannya dan mungkin ada gejala dan juga risiko mereka ini pembawa virus pandemik COVID-19. Jadi dari sudut itu, bagaimana persediaan daripada untuk JKDM memastikan supaya anggota sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga? Terima kasih. Asasnya kita kena mematuhilah SOP yang ditetapkan. Memakai peralatan yang ditetapkan dan juga dari segi penjarakan dan juga menghindari masuk ke kawasan yang memang digazetkan zon merah. Maknanya Rasulullah SAW juga menyatakan jangan masuk ke kawasan yang berwabak. Jadi begitulah. Maknanya itu salah satu. Dan selain pada itu, apabila didapati disyaki kemungkinan bergejala, so pegawai-pegawai akan dikuarantin lah. Dan langkah-langkah itu memang perlu sebenarnya. Sebab untuk memastikan anggota kita bersiap siaga. Sebab anggota inilah yang diperlukan sebagai barisan hadapan negara. Dan bercakap tentang ancaman tadi, saya suka menyentuh isu yang terkini lah. Melibatkan ops benteng, tetapi berlaku di darat lah. Sebab ops benteng ini kita bukan sekadar di laut, kita ada buat di darat. Khususnya Jabatan Kastam di Raja Malaysia, baru-baru ini seorang pegawai kanan telah menerima unggutan. Dalam satu surat ada 2 butir peluru. Which one you want? The long one or short one? Walaupun soalan seperti gurauan, tetapi itu adalah satu yang perlu kita ambil perkara serius. So kita juga mementingkan kebajikan pegawai-pegawai kita dan juga aspek keselamatan. Dan khusus dalam COVID-19 ini, kita berusaha untuk bersama-sama untuk menjaga aspek ini supaya kita sentiasa siap siaga. Itu yang pentinglah pada kami. Aspek kesejahteraan dan kesihatan dan juga keselamatan. Dan kali ini memang diambil serius dan terima kasih kepada PDRM yang dapat menangkap individu yang disyaki untuk siasatan lanjut. Mungkin juga terakhir sekali daripada Brigadier General Muhammad Azhar untuk memberikan sedikit ungkapan dan juga ucapan buat para anggota yang bertugas untuk menjaga persempadan negara ataupun yang bertugas dalam memberikan komen pada National Task Force ini. Apakah harapan di pihak ATM sendiri dan juga di bahagian Markas Tentera Darat untuk mengharapkan agar komitmen dan juga semangat juang yang ditunjukkan itu berada kekal di tahap yang optimum? Hasratnya kita ni jelas untuk meletakkan atau menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang selamat, makmur, berdaulat dan selesa diduduki, harmoni. Hasrat itu jelas. Hakikatnya adalah tanggungjawab untuk melaksanakan, menjaga keselamatan sempadan maupun kedaulatan negara bukan sahaja terletak kepada pihak-pihak keselamatan ataupun agensi pihak berkuasa. Bahkan sepatutnya turut dipikul bersama oleh semua peringkat atau lapisan masyarakat rakyat Malaysia itu sendiri. Ya, banyak peranan atau banyak cara macam mana mereka rakyat jelata boleh bersama-sama dengan kita untuk menjaga keselamatan. Antara lainnya adalah patuh pada peraturan undang-undang, mematuhi pada SOP yang dah digariskan.
yang paling penting adalah sebagai telinga, mata dan telinga kepada kita, pada pihak berkuasa untuk menyampaikan maklumat-maklumat tentang perkara-perkara yang orang kata tidak sepatutnya berlaku. Baik. Dengan demikian membolehkan kita terus melaksanakan tugas dengan tanggungjawab yang diamanahkan. Yang paling penting adalah kita hendaklah menjadi seorang rakyat yang bertanggungjawab. Ya, betul. Dan satu lagi yang sebelum saya lupa, iaitu perkara yang pokok dalam konteks untuk kita supaya mampu untuk meneruskan tanggungjawab kita adalah peruntukan yang seharusnya dilihat secara serius bagi membolehkan kita menambahkan aset-aset, khususnya aset UAV, pengawasan, radar, bot pemintas, aspek-aspek yang sebegitu sebagai membantu kita untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Last but not least, saya ingin memamparkan hotline bagi NTF supaya anything, apa sahaja maklumat, apa sahaja aduan boleh disalurkan melalui hotline NTF 011-6251-1223. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Mungkin ringkas sebelum kita akhiri daripada Tuan Ismail dari pihak JKDM. Terima kasih saya ucapkan. Fokus kita adalah memungut hasil. Selain itu memberi fasilitasi dan juga menjaga keselamatan negara lah, menguatkan undang-undang. Jadi dalam skop ini kita akan terus membantu bersama-sama dalam NTF ini, bukan sekadar era COVID saja, untuk era akan datang juga untuk keselamatan dan kemakmuran negara. Dan jangan lupa, jangan terlibat dengan penyeludupan. Jadi kita jaga kita mesti menang. Dan tidak lupa juga seperti yang dikatakan oleh rakan saya tadi, hubungi pihak kastam. Sekiranya ada sembarang aduan berkaitan dengan penyeludupan, hubungi 1-800-88-8855. Betul. Terima kasih. Baik. Benteng dan juga National Task Force yang diwujudkan untuk menangani masalah jenayah rantas padan ataupun masalah persepadan negara. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Brigadier General Muhammad Azhar Abdul Latif, Ketua Pengarah Operasi dan Latihan Markas Tentera Darat, juga Tuan Ismail Hashim, Timbalan Pengarah Kastam Bahagian Operasi Marine, Khidmat Sokongan dan ABT Jabatan Kastam Diraja Malaysia Zon Tengah Unit 2 Selangor kerana bersama dengan kami dalam Satu Malaysia pada pagi ini. Seterusnya kita akan ke Met Malaysia.